wabarakatuh dan salam sejahtera uh, kepada semua yang hadir pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi hadir untuk join sesi perkongsian pada pagi ini, iaitu bagi tugasan kumpulan kami untuk kursus SCCA 2073 Perhubungan Awam. Yang ini adalah tugasan kumpulan kami, iaitu saya Suzana binti Ishak, Puan Imelda Endi, Cik Boniface dan Puan Marta. Jadi pada pagi ini kita akan membuat sesi perkongsian bersama Puan Roziana mengenai dengan tajuknya memahami keseimbangan pendapatan antara jantina dan keupayaan dalam mewujudkan kesaksamaan di tempat kerja. Tugasan ini adalah berasaskan kepada SDG 8.5 seperti yang telah diberi dalam tugasan kumpulan kami. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput penceramah jemputan kami iaitu Puan Roziana binti Rosli untuk memulakan sesi perkongsian pada pagi ini. Terima kasih. Okey, boleh dengar suara kami boleh baca cakap bahasa Sarawak ke ada ataupun orang yang ada yang si faham bahasa Sarawak? Selamat Boleh pagi. campur-campur rasanya. Boleh campur Okey. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis iaitu sama dengan kumpulan kita orang lah. Okey, terlebih dahulu terima kasih kerana menjemput saya. Minta maaf kerana telah bertukar beberapa kali disebabkan terlalu pack masa sebab saya pun banyak tugasan hakiki yang nak diselesaikan dan sekarang pun masih berada di Kuching. Terima kasih sekali lagi kepada tim kumpulan kita orang tu dah sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan tajuk pada pagi ini, memahami keseimbangan pendapatan antara jantina dan keupayaan dalam mewujudkan kesaksamaan di tempat kerja. InsyaAllah kita cuba berkongsi apa yang saya nak kongsi pada ini based on pengalaman dan juga dalam bidang kerja saya lah. Okey, terlebih dahulu saya nak memperkenalkan diri saya. Okey, nama saya Roziana binti Rosli. Sekarang ni merupakan seorang ketua Seksyen Sumber Manusia di Majlis Daerah Sri Aman. Pengalaman kerja, saya dah bekerja di 3 tempat di Majlis Daerah Luar Bandar Sibu since 2007 till 2013. Berpindah ke Majlis Daerah Seratuk 2013 hingga 2022 dan sekarang dari 2 tahun lepas saya berada di Majlis Daerah Sri Aman. InsyaAllah saya akan cuba memberi sedikit perkongsian berkenaan dengan topik yang dipohon oleh kumpulan kamu. Dan saya mengharapkan apa yang saya kongsi mencapai maksud dalam assignment yang telah diberikan oleh lecturer dan anda semua pun faham dengan apa topik yang kita bincangkan, insyaAllah. So far suara saya jelas Suara saya jelas? Jelas. Jelas. Jelas Kami takut kami bercakap seorang diri. Okey. Ini adalah topik-topik yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Sedikit pengenalan berkenaan dengan SDG. Isu-isu utama dalam keseimbangan. Ada typo pula. Keseimbangan pendapatan antara jantina dan kita juga berbincang berkenaan dengan kesejahteraan OKU iaitu keupayaan di tempat kerja. Punca jurang pendapatan, cabaran bagi OKU di tempat kerja, strategi untuk mewujudkan kesaksamaan di tempat kerja dan juga peranan SDG yang kita fokuskan pada pagi ini dalam meningkatkan keseimbangan. Dan juga kita akan buat kesimpulan Okey. Pengenalan berkenaan dengan SDG.
SDG ni dalam bahasa Melayu Matlamat Penggunaan Mampan, merupakan satu rangka ke arah mencapai pembangunan mampan untuk semua masyarakat di dunia. Ni SDG tu dirangka oleh PBB pada tahun 2025 yang mempunyai 7 matlamat, dan Malaysia kita menggunakan matlamat inilah. Ada certain negara dia ada penambahan untuk SDG mereka, dan dia punya indikator pun lain-lain. So matlamat utama SDG ni adalah untuk membasmi kemiskinan, melindungi bumi daripada kemusnahan, serta memastikan keamanan dan kesejahteraan sejagat. Dan topik kita pagi ini lebih menjurus kepada SDG 8, iaitu pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi. Tapi saya nak maklumkan kepada anda semua berkenaan dengan 17 matlamat yang ada di Malaysia lah. Yang pertama adalah tiada kemiskinan. Nah, SDG yang pertama. SDG kedua adalah sifar kebuluran. SDG ketiga, kesihatan yang baik dan kesejahteraan. SDG keempat, pendidikan berkualiti. SDG kelima adalah kesaksamaan jantina yang ada kaitan dengan kita punya topik. SDG keenam, air bersih dan sanitasi. SDG 7, tenaga bersih dan berpatutan. SDG 8, ini memang main topik kita lah, pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi. SDG ke-9, industri, inovasi dan infrastruktur. SDG ke-10, mengurangkan ketaksamarataan pun ada kaitan dengan kita punya topik. SDG 11, bandar dan komuniti mampan. SDG 12, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab. SDG ke-13, tindakan memerangi perubahan iklim. SDG 14, kehidupan di bawah air. Itu pun menjadi topik hangat sekarang. Kehidupan darat, SDG 15. SDG 16, keamanan, keadilan dan institusi yang kuat. Dan ke-17 pun ada kaitan dengan kita sekarang. Perkongsian untuk matlamat. Kita berkongsi berkenaan dengan info-info yang patut kita sebagai komuniti faham tentang matlamat kerajaan ke arah pembangunan mampan. Okey, itu adalah sedikit pengenalan berkenaan dengan SDG, iaitu Matlamat Pembangunan Mampan. So, excuse me. Sedikit pengenalan berkenaan dengan topik kita hari ini tentang kesejahteraan pekerja. Okey, untuk makluman, kesejahteraan pekerja ini merangkumi kesihatan fizikal, mental dan ekonomi, dan juga fokus kepada keseimbangan pendapatan antara jantina dan kesaksamaan di tempat kerja. Ini adalah kesejahteraan pekerja. Macam kita sekarang, kita merupakan penjawat awam. For sure, kita nak menjaga dan memastikan kesihatan mental selain daripada kesihatan fizikal dan juga ekonomi kita lah. Dan ini fokus kepada keseimbangan pendapatan antara jantina ini selalunya difikirkan oleh pihak management lah, di mana setiap pengambilan pekerja di sebuah agensi, sumber manusianya memang telah kita telah pilihlah supaya dia seimbang. Contohnya, kita simuklah ambil semua lelaki, kita pun simuk ambil juga semua wanita, sebab ada pro and con-nya. So, fokus kita pagi ini adalah tentang SDG 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, di mana perbincangan dan perkongsian kita pagi ini lebih menjurus kepada untuk mewujudkan pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi inklusif dan mampan. So far, okay? Okay. Ya, Alhamdulillah. Kami ada batuk sikit dah, sorry kalau ada terdengar batuk. Okey, topik yang kedua adalah isu utama yang boleh berlaku dalam SDG 8 tu. Kita lihat kepada keseimbangan pendapatan antara Argentina dan juga isu dalam kesejahteraan orang kurang upaya OKU di tempat kerja. Okey, isu utama yang pertama yang melibatkan keseimbangan pendapatan antara Argentina, kita ada dua kat situ. Jurang gaji jantina. Dekat situ ada yang HR kah di sini?
Boleh saya tahu di sini bidang-bidang tugas anda selain Puan Suzana accountant, yang lain? Lu, boleh dengar kah? Kita mau ada two-way communication lah, boleh? Tidak pasti siapa HR. Saya bukan. Kita bukan. So, kita dalam bidang admin, Si, technician. apa? Technician. Technician, okay. Pun ada kaitan dengan kita pun topik hari ini, kan? Sebab most of technician tu jarang-jarang berlaku ada perempuan. Betul? Jarang ada perempuan. Betul. Lepas tu kita lebih Faham. bincangkan lebih lagi lah. Okey, jurang gaji jantina. Perbezaan pendapatan antara lelaki dan wanita untuk kerja yang setara. Ini selalunya wujud di bahagi swasta lah. Nyenangga antara lelaki dan perempuan yang berpendapatan bahawa lelaki tu lebih kuat lagi daripada wanita. Yang yang berlaku jurang dekat sia. Walaupun ada peningkatan, wanita masih dibayar kurang berbanding lelaki di pelbagai sektor. Bukannya di sektor-sektor semualah, tetapi ada sektor-sektor yang memfokuskan kepada benda yang sebegini. Dan diskriminasi gender. Kurangnya akses kepada peluang kenaikan pangkat. Ini kadang-kadang Nyasimok bagi kenaikan pangkat kepada wanita. Nyasimok bagi kenaikan pangkat kepada lelaki. Ada yang madah perempuan tu cerewet. Nah, kita bukan bercerita pasal wanita hari tu, tapi kita nak berkongsi berkenaan keseimbangan. Dan wanita lebih cenderung bekerja di sektor gaji yang rendah. So, selalunya orang fikir wanita tu hanya cari kerja yang ringan-ringan aja. Betul sih? Sokong sih. Mana wanitanya? Betul. Betul kan? So, ialah yang berlaku sekarang. Jurang gaji di antara jantina dan diskriminasi gender itu adalah di antara isu-isu yang ada dalam keseimbangan pendapatan antara jantina. So, kita pergi ke isu yang seterusnya. Excuse me. Isu dalam kesejahteraan orang kurang upaya, OKU di tempat kerja. Ini saya yakin ada agensi yang ada OKU. So far di Majlis Daerah Sri Aman, Alhamdulillah kita tak ada OKU. Di majlis lain, saya ada jumpalah OKU di ada majlis lah yang ada pegawai yang berstatus OKU. Okey, isu yang ada dalam kesetaraan OKU ni adalah penglibatan OKU dan hak pekerjaan OKU. Yang pertama adalah penglibatan OKU di mana sidak golongan ini sering menghadapi halangan seperti diskriminasi, kekurangan infrastruktur yang mesra OKU dan prasangka majikan. Ada tiga benda tu, diskriminasi, kurang infrastruktur untuk sidaknya bekerja. Maksudnya di situ kurang infrastruktur tu contohnya tempat kerja yang kurang kondusif untuk orang yang OKU macam tu. Contohnya tempat kursi roda dan sebagainya. Dan prasangka majikan. Ada management akan menganggap golongan ini kurang apa tu? Kurang berkeupayaan. Memanglah setidaknya kurang upaya nama. Tapi prasangka. Kadang-kadang walaupun mereka OKU, mereka lebih proaktif, lebih kreatif daripada orang yang bukan OKU. Sokong sih. Kadang-kadang. Sebab kita di management, kalau kita berfikiran suka berprasangka, memang si akan ke mana-mana. Kita akan fikir orang bawahan kita sentiasa macam ni aja. So, why not now, if kita orang salah seorang daripada management dekat situ, now it's time untuk kita berubah, untuk memikirkan
setiap orang ada kelebihannya masing-masing. Dan penglibatan dalam tenaga kerja masih rendah. Yes, for sure memang dekat uh, agensi sekarang kurang pelibatan orang OKU di agensi. Tapi kalau tak silap saya dalam taklimat SSPA yang lepas, yang baru-baru ni kita hadir, uh, kerajaan uh, ada memasukkan elemen ini, memikirkan untuk mengambil pekerja dalam yang kurang upaya dalam sektor kerajaan. Itu adalah government sekarang lah. Dan isu yang kedua adalah hak pekerjaan OKU. So, hak-hak ini ada dibincangkan oleh agensi yang berkenaan, dan untuk makluman juga SDJ 8 ini kita menyeru agar pekerjaan yang layak disediakan untuk semua termasuk golongan AKU. Maksudnya di situ golongan AKU-nya sekiranya dia boleh layak dengan kelayakan pendidikannya, walaupun dia OKU, dia boleh diberi pekerjaan. Itu maksudnya. Kita tak nak membelakangkan hak mereka walaupun mereka seorang OKU. Okay? Jangan pandang rendah kepada OKU. Sekarang OKU kalau setidaknya aktif dengan skill pun benda memang setidaknya macam Boniface. Siapa sangka seorang OKU boleh mengharumkan nama negara. Itu salah satu pekerjaan juga. Okey, seterusnya punca jurang pendapatan. Kita tengok di sini ada 3, diskriminasi gender, pilihan sektor kerajaan, keseimbangan kerjaya dan keluarga. Di sini ada wanita. Wanita untuk diskriminasi gender, wanita selalu dianggap kurang kompetitif. Macam kami pada tadi dah dalam sektor tertentu. Macam yang kita pun di sini, member di sini, dia seorang technician. Jarang berlaku ada technician. Sebab kita selalu mendapat aduan. Saya pun pernah dapat aduan. Nya perempuan. Nya sesuai lah nak pergi ke site ajak-ajak. Pernah. Nya perempuan. Yang lekan nak ambil anak ke sana ke sini. So, diskriminasi gender berlaku. Pilihan sektor pekerjaan. Wanita lebih ramai dalam sektor pekerjaan yang menawarkan gaji lebih rendah. Macam tu lah. Wanita lebih memilih pekerjaan yang biasa, dan semestinya bila pekerjaan yang biasa tu yang menawarkan gaji yang rendah. Okey? Dan keseimbangan kerjaya dan keluarga. Wanita lebih cenderung mengambil cuti panjang untuk tanggungjawab keluarga, especially yang dah berkahwin. Kita menafikanlah wanita tu lebih pakar dalam menguruskan keluarga. Jadi contohnya cuti menjaga anak, cuti bersalin. So wanita tu lebih cenderung ke arah menjaga keluarga. So keseimbangan kerjaya dan keluarga adalah salah satu punca lah. Punca kepada contohnya nyesik kerja. So gajinya kurang. Dia salah satunya lah. Okey, seterusnya cabaran bagi OKU di tempat kerja. Di sini ada 3. Kekurangan infrastruktur mesra OKU. Tidak semua tempat kerja dilengkapi dengan kemudahan OKU macam saya maklum tadi. Ada agensi ataupun jabatan tidak menyediakan langsung untuk OKU. Tempat yang mesra OKU, contohnya parking OKU, rel untuk OKU untuk senang kursi roda dan sebagainya. Dan mungkin ada tempat yang kaunter yang tak mesra OKU, contoh terlalu tinggi untuk orang yang ada menggunakan kursi roda dan sebagainya. Ini untuk makluman di PBT Sarawak dan Malaysia, kita ada indikator untuk penarafan bintang untuk bidang ini. Di mana agensi hendaklah menyediakan infrastruktur yang mesra OKU. Sebab kita nak cover OKU tu. So, seterusnya stigma sosial. Tanggapan negatif mengenai keupayaan OKU untuk bekerja secara produktif. So, tanggapan tu memang setiap tanggapan yang negatif, benda yang kadang-kadang merosakkan suasana, merosakkan kita pun sosial. Contohnya,
si A beranggapan memaklumkan si B, beranggapan si OKU tu nya si produktif. Padahal yang OKU tu lebih produktif, lebih berinisiatif, lebih kreatif, berinovasi daripada orang yang si cacat tu. Yang bukan, yang kurang upaya tu. So kita ini adalah cabaran kita lah. So sebagai penjawat awam, kita pun kita pun ada tanggungjawab lah. Jangan mudah gila nak mula gosip-gosip sana sini. Jangan mudah gila nak buat tanggapan negatif kepada orang lain, especially-nya komuniti kita lah. So kita harus bertanggungjawab lah dalam memastikan compound kita, komuniti kita sama-sama mampan. Jangan meninggalkan golongan yang kurang berkeupayaan macam tu. Dan kurangnya pendidikan dan latihan. OKU kurang mendapat peluang pendidikan yang sesuai untuk memajukan kejayaan. Tapi sekarang uh, kerajaan berinisiatif banyak tentang OKU tu. Salah satunya dalam bidang kemahiran. Uh, Kemahiran komputer, kemahiran kraft tangan dan sebagainya. Untuk makluman, pada sedikit sharing lah. Bulan lepas, saya ada membawa satu tim komuniti sebab saya pun di bahagian section SDG. Kita telah mengenal pasti MDSA ya. Majlis Daerah Seri Aman telah mengenal pasti satu kumpulan komuniti yang aktif di kawasan kita untuk kita kembangkan apa setidaknya pun kelebihan. Untuk makluman, kita pun di MDSA bukan nak fikir pasal sampah saja, bukan fikir pasal projek-projek, but kita ada satu unit section, iaitu section SDG, di mana section ini adalah untuk membantu membangunkan komuniti di kawasan majlis. Setiap majlis ada section ini. Yang saya nak share adalah kita telah kenal pasti satu komuniti yang memberi impak yang besar lah di kawasan kita, iaitu tentang kemahiran kraft tangan, di mana this community mereka mengajar komuniti lain, termasuk OKU, termasuk slow learner, termasuk orang berpencen, termasuk wanita-wanita di rumah panjang di kampung dan sebagainya yang si ada kerja, tapi mereka sukarela memberi ilmu tentang kraft tangan. Dan untuk makluman kita semua dalam ini, quite surprise, income mereka tahun lepas hampir 1 juta. Itu yang kita nak. Kita semua orang fikir bila orang sebut pasal MDSA, Majlis Daerah, fikir pasal sampah, fikir pasal parit, fikir pasal jalan, projek dan sebagainya. Tapi kita ada satu section yang fokus kepada pembangunan komuniti, yang membantu kerajaan memastikan pelaksanaan SDG tu di Malaysia. Kita memang di Okey. Okey, seterusnya untuk pendidikan dan latihan. So ada macam Sentek, College Community dan sebagainya memberi pendidikan kepada golongan-golongan OKU tu. Okey. Ini adalah cabaran bagi OKU di tempat kerja. Ada 3, kekurangan infrastruktur mesra OKU, stigma sosial, iaitu tanggapan negatif, dan kurangnya pendidikan latihan. Sebab bila tanggapan manusia tu, orang tua ada setidaknya akan mikir anaknya OKU, si perlulah belajar tinggi. Tetapi pemikiran itu adalah salah. Banyak lagi yang telah berjaya walaupun setidaknya OKU. Okey? Okey semua? Okey. Okey, kita teruskan dengan strategi. Kita dah kenal pasti isu, kita dah kenal pasti cabaran-cabarannya. Ini adalah cadangan kepada strategi untuk mewujudkan kesaksamaan di tempat kerja. Tadi kita dah bincang pasal OKU dan juga gender. Ini strategi untuk supayanya serata, kata orang kampung, kesaksamaan di tempat kerja. Yang pertama, pembangunan dasar anti diskriminasi. Yang kedua, peluang latihan dan pendidikan. Nombor 3, menggalakkan amalan kerja yang fleksibel.
Yang keempat, mewujudkan infrastruktur mesra OKU. Okey, yang pertama, pembangunan dasar anti diskriminasi, iaitu kita mencadangkan strategi untuk menguat kuasa undang-undang untuk mengatasi diskriminasi gender dan OKU. Ini adalah ada sebenarnya, tapi penguatkuasaannya mungkin kurang dan kita mengharapkan dasar-dasar baru ataupun yang sedia ada uh, dikuatkuasalah. Itu adalah strategi yang kita cadangkan. Yang kedua, peluang latihan dan pendidikan, memberi lebih banyak akses kepada latihan vocational dan pendidikan tinggi kepada wanita dan OKU. Yang sekarang ini kerajaan telah buat. Memberi lebih banyak akses kepada latihan vocational. Dan untuk makluman semua, pada taklimat SSPA yang lepas, sebanyak berapa? Ada beberapa jawatan yang dijumutkan dan mereka memasukkan elemen siapa-siapa yang belajar vocational tu akan boleh masuk ke dalam government. So contohnya dari segi teknikal yang belajar dekat vocational ada yang pun pengambilan untuk yang ada sijil vocational. Yang sebelum ini tiada lah. So, yang ketiga adalah menggalakkan amalan kerja yang fleksibel, memberi pilihan kerja yang fleksibel untuk membantu menguruskan keseimbangan. Kenapa kami selalu typo keseimbangan tu? Menguruskan keseimbangan kerjaya dan keluarga. So, kita amat menggalakkanlah agensi ataupun management supaya memberi ruang dan peluang kepada especially-nya lah golongan yang seperti wanita untuk lebih fleksibel supaya kita selain kita sebagai seorang penjawat awam, kita adalah kakak orang, kita adalah ibu orang, kita adalah bapa orang, kita abang orang dan sebagainya. Tapi dengan menggalakkan amalan kerja yang fleksibel tu, kita mengharapkan kaki tangan kita lebih proaktif, lebih bermotivasi lah dalam menjalankan tugas, dalam melaksanakan kerjanya, supaya keseimbangan kerjaya dengan keluarga ya ada. Kita orang di situ semua akan bakal jadi N41. Mungkin ada yang dah jadi yang on the way, the PSL. Kami mendoakan bila kita diberi peluang untuk bersama-sama dalam management group dan sekiranya menjaga sumber manusia, kita jangan terlalu keras. Maksudnya kita mesti fleksibel dan kadang-kadang kita bila dari atas kita mesti memikirkan if kita di tempat mereka. Selalu macam kami memang tanamkan mun aku di tempatnya dapat sih. Mun aku tempatnya macam apa aku pula. Kadang-kadang ada yang sesi nak direct kepada siapa-siapa lah. Kadang-kadang kita tu kurang empati. Mentang-mentangnya wanita yang banyak anak yang pergi sana pergi sini kita nak anak no. Kita mesti lihat juga lah kerjanya macam ni. Kalau kerjanya bagus, saya ada masalah. Tapi kerja prosedur is prosedur dia. Tapi dalam civil service tu kita mesti ada empati juga lah dalam pengurusan sumber manusia. Okay? Okay, yang keempat, mewujudkan infrastruktur masa OKU. Ini adalah strategi kita lah dalam meningkatkan keupayaan supaya kita boleh membina persekitaran kerja yang inklusif dengan kemudahan yang menyokong pekerja OKU. So, golongan-golongan ini akan dibenarkan untuk bersama-sama kita dalam sektor government, dalam kerajaan ataupun swasta. So, bila ada infrastruktur yang masa OKU, setidaknya si kekok tidak kekok, mereka tidak apa ya? Mereka tidak down. Mereka tidak down bila berada bersama-sama dengan orang yang berkeupayaan. So, masa tu it's time untuk kita berubah, memikirkan sidak OKU bukan, jangan pandang sidaknya sebagai OKU. Kita sama-sama manusia. Okay? Ini adalah keempat-empat strategi untuk mewujudkan kesamaan di tempat kerja. Yang pertama, saya ulang, pembangunan dasar anti diskriminasi. Ini di peringkat yang tinggi lah.
di mana dasar-dasar baru mungkin akan dikuatkuasakan, akan digubal dan sebagainya. Yang kedua adalah peluang latihan dan pendidikan. Kita nak memastikan bidang latihan dan pendidikan ni boleh diakses lah, especially dalam bidang kemahiran seperti latihan vocational dan pendidikan yang lebih tinggi kepada golongan wanita dan OKU. Sebab these dua golongan yang selalu dipinggirkan. So kita simaklah uh, ada jurang di antara lelaki dan wanita, antara orang yang berkepayaan dan orang yang kurang berkepayaan. So it's time untuk kita nak samaratakan. Yang ketiga, menggalakkan amalan kerja yang fleksibel. Ini di antara manajemen dan pekerja. Kita mengharapkan ada satu ruang dan peluang untuk kaki tangan kita lebih berkarya untuk memastikan tugas-tugas mereka berjalan dengan lancar. Dan yang keempat, mewujudkan infrastruktur masyarakat OKU lah, macam saya sebutkan dari mula sampai akhir. Kita mengharapkan sekiranya ada pembangunan yang baru ataupun bangunan yang baru ataupun yang ada sekarang, kita mengharapkan agensi memikirkan tentang orang yang sebeginilah. Kita harapkan ada perancangan, ada projek yang baru untuk memastikan infrastruktur masyarakat OKU di agensi masing-masing. Okay? Okey. Kita dah cerita pasal isu cabaran strategi. So, kita nak bercerita lagi, berkongsi tentang peranan SDG 8 tu dalam meningkatkan keseimbangan. So, kerajaan sekarang menyasarkan pekerjaan yang layak untuk semua tanpa mengira jantina atau kepayaan, di mana pertumbuhan ekonomi yang inklusif boleh dicapai hanya apabila semua pekerja diberikan peluang yang adil. Setuju sih? Setuju atau tidak? Bila kerajaan memberi peluang yang adil kepada semua golongan yang ada untuk terlibat dalam sektor kerajaan, sektor pekerjaan, apa-apa sektor pekerjaan. Setuju. Setuju. Saya pun bersetuju. Di mana kita masih boleh melihat daripada gender, kita masih boleh melihat daripada kepayaan. Kadang-kadang, kalau silap saya ada tengok dekat YouTube, ada seorang perempuan, I'm not sure, nya Malaysian ke or not, seingat saya. Nya adalah seorang pencuci bangunan yang tinggi di overseas sana. Wanita. So, ada lagi yang nak madah perempuan si boleh buat kerjaya. Dan ada juga wanita yang berterlibat dengan macam kawan kita situ, dia technician. Saya ada lagi perempuan yang takut dengan panas, apa segalanya. Kan? Dia pergi site, pergi ke ngecek parit dan sebagainya. Ada perempuan. Kita pun ada uh, jurutera kita pun seorang perempuan dekat NDSA. Dan kita pun ada beberapa orang penolong jurutera yang wanita. So far, Alhamdulillah, kerja sidaknya pun setanding dengan lelaki-lelaki. Bukan kita nak mengangkat bakul lah. Tapi itulah hakikat sekarang, di mana kita tidak dapat melihat gender dalam apa-apa pekerjaan ataupun keupayaan seseorang, tanpa kita memberi peluang kepada sidaknya untuk menunjukkan bakat, menunjukkan apa yang ada dengan sidaknya. Okay? Kesaksamaan di tempat kerja adalah asas kepada produktiviti dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah peranan SDG dalam meningkatkan keseimbangan dalam sektor pekerjaan. Okey. Kita ada 3 kesimpulan di sini. Kita dah sampai di peringkat yang akhir. Sekarang jam 9.40. Okey. Okey, kesimpulannya apa yang kita boleh simpulkan situ, keseimbangan pendapatan antara jantina dan kesaksamaan untuk OKU di tempat kerja adalah komponen penting dalam mencapai SDG 8 tu. SDG 8.5 yang especially 8.5 yang kita bincangkan pada hari ini untuk assignment kita orang. Dan kesimpulan yang kedua, majikan dan kerajaan perlu memainkan peranan aktif untuk mewujudkan tempat kerja yang lebih adil dan inklusif. Macam saya maklumkan tadi,
peranan management, peranan kerajaan sekarang. Dalam SSPA memang kita fokuslah memastikan tempat kerja yang lebih adil, bidang kerja yang lebih adil, pembahagian kerja yang lebih adil, kesaksamaan pemberian markah. Itu dalam SSPA banyak. Ada 1,000 lebih muka surat perkeliling SSPA yang kita perlu hadam sekarang macam sekarang ini kita dalam proses updating sistem untuk pemberian option lah. Banyak banyak kelebihan lah daripada SSM yang saya lihat personal saya itulah SSPA banyak just sharing SSPA ada kelebihannya tersendiri, especially untuk memastikan pekerja yang mahir, pekerja yang berinisiatif tu lebih diberi kredit. Kita simak dah ada kaki tangan yang kaki kipas. Bila depan bos bukan main lagi, tapi hakikatnya kerja sih. So, ia pun adalah keseimbangan juga. Berlakulah dekat mana-mana agensi, ada yang kaki kipas, bila depan bosnya paling busy lah di dunia. Tapi bila belakang bosnya adalah paling relax di dunia. Okay? Tapi ini adalah peranan kita sebagai management lah. Kita sih boleh melihat kepada benda-benda macam ni uh, untuk klaim staf kita ya baik ataupun tidak baik. So, yang kesimpulan yang terakhir, pencapaian ini akan menyumbang kepada masyarakat yang lebih harmoni dan ekonomi yang lebih mampan. So, bila ada keseimbangan dalam pendapatan, keseimbangan dalam pemberian kerja, keseimbangan dalam sosial, keseimbangan dalam ekonomi dan sebagainya, uh, ini adalah salah satu penyumbang kepada masyarakat yang lebih harmoni, masyarakat yang lebih proaktif, masyarakat yang bermotivasi, selain daripada peningkatan ekonomi dan kita apa bersama-sama dengan kerajaan lah memastikan matlamat pembangunan mampan negara kita berjalan dengan baik dan kita capai dengan baik. Itu adalah kesimpulan bagi kita pagi inilah. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Okey, saya mengharapkan kita buka untuk soalan kah, Puan Suzana? Boleh. Hmm. Siapa-siapa yang ada hendak mengajukan soalan, boleh bertanya langsung kepada Puan Roziana untuk dia beri pandangan dan jawapan lah. Tapi saya ada satu sharing di sinilah ataupun pendapat. Bagi saya untuk isu ini kesaksamaan jantina ataupun keupayaan ni dalam masyarakat kita sekarang ni, saya rasa ianya perlu diterapkan dari pendidikan awal lagi. Sebab sebagai contoh, ini pengalaman saya lah. Kalau kita imbas kembali waktu kita dulu sekolah rendah macam itulah. Kalau cikgu tanya kita nanti dah besar nak jadi apa? Dekat situ kita dah dapat tengok kalau perempuan kalau saya dulu nak jadi jurawat kah macam tu. Dia dah macam dari kecil benda tu perlu diterapkan bahawa perempuan juga boleh jadi macam jurutera, pilot, bomba, polis. I think kesaksamaan jantina ni perlu diterapkan dari pendidikan awal lagi lah. Dan bukan sahaja ini juga akan menentukan hala tuju mereka. Sebab budak-budak sekarang ni bukan macam zaman kita dulu lah. Dulu kita tak tahu kerja ni macam mana gaji, kalau kerja macam ni gaji ni macam mana macam ni. Tapi sekarang budak-budak memang dah terdedah dengan pelbagai jenis pekerjaan yang ada sekarang ni dan mereka pun contohnya kalau cikgu minta nak cita-cita jadi apa. Jadi masing-masing kalau lelaki biasa memang akan jawapan jadi bomba, jadi polis, jadi pilot kah. So saya rasa
pendedahan macam ni perlu kita terapkan daripada pendidikan awal lah, bagi pandangan saya. Okay, pandangan yang baik bagi kami lah. Itu pandangan seorang ibu. Okey. Memang betul, cadangan Puan Suzana tadi mungkin boleh kita ketengahkan dengan lebih lebih luas lah. Mungkin siapa-siapa dalam PIBG kah, siapa-siapa yang dalam pendidikan di situ kah, kita boleh sharing, ataupun kita boleh majukan kepada orang-orang yang berkenaan. Dulu memang di situ saya dah lain dah bila tanya apa kita mau jadi apa. Cikgu, polis, bomba, doktor. Pekerjaan yang biasa. Macam kami dulu memang nak jadi cikgu, tapi si jadi cikgu. Bertukar nak jadi nurse. Si juga jadi nurse. Dan sekarang tu kerja dekat majlis. So, um, selain daripada peringkat sekolah, saya berpendapat lah, ini adalah inisiatif ibu bapa lah sebenarnya. Di mana sekarang kita si dapat nak fikir, sekarang budak pun dah terlalu, silibus pun dah si sama dengan kita, si macam dulu. Silibus sekarang mesti silap saya belajar sekolah rendah pun dah macam silibus sekolah menengah. Kan? Jadi itu adalah saranan kami lah, cadangan kami kepada semua ibu-ibu bapa supaya kenal pasti. Kenal pasti keupayaan, kecenderungan anak-anak kita orang ke mana. So, bila kita dah tahu kecenderungan, macam kita di berjabatan lah dekat kita agensi. Walaupunnya seorang pembantu takbir, walaupunnya seorang driver, if kecenderungannya ke arah yang lain daripada bidang tugas, kita mesti melihat juga tentang kecenderungan, potensi beliau tentang sesuatu benda. Contohnya lah, seorang driver dilantik sebagai seorang driver as a government servant. Tapi dia ada satu kelebihan dalam IT. Why not kita gunakan ke uh, ke apa keupayaannya, kelebihan dia, dan kita bagi kredit ke dia. Contohnya di office kita perlu ada seorang webmaster. Why not kita, walaupun seorang driver, kita sih boleh nak madah, ni driver, ni sih boleh jadi minjam sekejap minta charger kami nak. Pula charger. Si boleh tengoknya seorang charger laptop. Nya seorang driver, nya si boleh buat kerja IT. Mungkin kita sibuk macam kami pada tadi, tanggapan sosial, tanggapan negatif kita. Kita sih boleh nak cakap sekejap kami sambung kami punya laptop. Aduh. Okay. Kita sambung. Kita sih boleh melihat walaupunnya drivernya si pandai apa-apa. Tanggapan kita ya memang ada. Hakikatnya seseorangnya ada kelebihan masing-masing. Why not kita ada peluang untuk memberi peluang kepada orang lain untuk mengembangkan, untuk memberi motivasi kepadanya supaya lebih kreatif, lebih inovatif dan lebih bermotivasi dalam kerja. Dan macam kami pada tadi, balik kepada isu pendidikan awal, kita sebagai orang tua, kita sebagai ibu bapa, kita mesti ambil masa lah untuk kita naga kecenderungan anak-anak kita lah, supaya apa yang zaman sekarang sih macam zaman dulu, supaya apa yang mereka yang kredit setidaknya adalah menjurus kepada kejayaan setidaknya yang akan datang. Ia adalah pandangan kami lah untuk cadangan dan pandangan Puan Suzana tadi. Okey, ada cadangan, pandangan ataupun soalan?
InsyaAllah ada soalan berkenaan dengan sumber manusia kami boleh jawab. Berkenaan dengan SSPA pun insyaAllah boleh jawab. Tapi topik kita hari itu bukan SSPA. Tapi kita mungkin boleh berkongsi sedikit lah. Okay. Ada soalan lain? Jeng jeng, krik krik. Saya dah. Cik dah. Okay, ada soalan. Okay. Sekiranya saya ada soalan, saya rasa uh, kita dah buat sesi sharing selama 1 jam. Oh, 1 jam. Sip berasau. 1 jam, si berasa. Saya, Hmm. kalau dengan Puan Roziana ni, kalau nak suruh dia cakap 2-3 jam pun boleh. Tak ada masalah. Sebenarnya lah. Sebab dia memang sangat committed. That's why saya betul-betul pohon untuk dia kalau boleh jadi penceramah untuk grup kumpulan kami lah. Sebab seorang pegawai yang senior yang dalam bidang HR dan SDG dan sekarang apa nama saya sangat apa nama kami sekumpulan sangat berterima kasih dengan Puan Roziana kerana sudi meluangkan masa dan bantu kumpulan kami untuk membuat tugasan ini dan I think sharing sharing pada pagi ini sangat memberi manfaat kepada semua dan sebagai kesimpulan untuk tajuk kita pada pagi ini adalah kesaksamaan jantina dan keupayaan itu hendaklah dicapai selaras dengan SDG 8 sehingga pada tahun 2030 kan. Ya. Jadi kita harap tak ada lagi diskriminasi jantina, keupayaan ataupun aspek-aspek lain yang dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan pendapatan ataupun gaji kita sebagai seorang pekerja. Kita nak SDG 8 ni tercapai dan kita harap perkongsian ini adalah salah satu platform untuk kita kira macam kempen lah supaya SDG 8 ni tercapai. Ya. Uh, saya rasa kalau yang ada kamera, bolehkah kita ambil foto sekejap? Dia buka semua. Open kamera lah. Okay. Saya sangat terharulah sebab rakan-rakan sudi join untuk program kita pada pagi ini walaupun last minute. Ya. Uh, okay. Tengok. Ahli kumpulan kami adalah Puan Marta, Cik Boniface dengan Puan Imelda. Kami 4 satu kumpulan lah dari PJJ, UUM, Sibu. Yang ni Okay. adalah tugasan kumpulan kami lah. Puan Marta dia bertugas sebagai juruteknik di UTS Sibu. UCTS. Okay. Yes, UTS. Puan Imelda sebagai penolong accountant Hmm. di Pejabat Residen Kapit. Saya sebagai penolong accountant di Majlis Daerah Seri Aman dan Cik Boniface sebagai pegawai immigration di Airport Hmm. Sibu. Betulkah, Boni? Di airport. Hah? Oh, si dengar, Boni. Di Di pas pengajian bisa jasing. Dia seorang pegawai immigration lah dan rakan-rakan kelas yang lain saya juga mengucapkan ribuan terima kasih dan rakan-rakan yang sudi join pada pagi inilah. Okey, sini mau ambil gambar tu je. Okay, ambil lah. Okey. Okay, Faham? sambil kita ambil gambar, uh, kami mengambil kesempatan untuk lah sekali lagi terima kasih kepada semua, especially tim Puan Suzana tu, Boniface, Marta, Imelda, kerana sudi menjemput kami lah. Walaupun berkali-kali kita postpone lah sebab atas dasar kekangan kerja. Minta maaf sekali lagi.
Kami mengharapkan apa yang kita kongsi hari ini memberi manfaat kepada assignment yang kita orang tengah buat sekarang, dan kami mengharapkan kita orang berjaya mendapat A lah untuk subjek tu, insyaAllah. Dan sekali lagi mohon maaf if ada kekurangan daripada pihak kami, yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang atas kelemahan saya sendirilah. Okay, terima kasih. InsyaAllah kalau ada beri peluang dan kesempatan untuk sharing dan benda-benda yang lain, insyaAllah kita akan tolong, insyaAllah. Okay, kita ambil gambar. Siapa ambil gambar, Okay. Tik? Kami. Okay. Okay. Contohkan. Okay. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Freestyle. Freestyle. Dia indah freestyle untuk. Okay. Dah. Okay, thank you banyak-banyak, Jah. Okay, terima kasih. Selamat ber-SSBA Ya, dan selamat SVA. Thank you, thank dan you. safe Okay, thank you. journey back to Sri Aman. Okay, insyaAllah. Okay, thank you Okay, guys. Thank you thank you kawan-kawan. semua. Rakan-rakan. Bye-bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat Salam. bertugas. Okay, bye. Bye.